Okey, bismillah. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah. I believe that all of you is a professional engineer. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat petang, malam, boleh kan? Okay, basically, okay, I admit. Alright, basically, just to introduce something that kita boleh guna dua-dua bahasa as long as we understand what we are talking about, whereby kita dimaklumkan lah ya dekat media sosial bahawasanya ada satu usaha yang dipanggil sebagai pemansuhan gerakan lah kot ya, pemansuhan dan penggantian sistem jurutera profesional dan perakuan amalan Akta 138. Sekejap nak share screen. So boleh nampak kot insyaAllah. Baik, saya cuba mendapatkan saudara kita Engineer Ahmad Firdaus Abdul Jalil. Namun dia beritahu kata malam ni dia ada some sort of emergency. Jadi dia propose untuk tunda sebenarnya apa nama ni, benda ni next week. Walau bagaimanapun saya dah siap apa nama ni, thank you for those yang tolong tag sahabat-sahabat. So saya sebenarnya terbuka dan minta sekiranya ada engineer. First of all, I believe that all of us is professional engineer kan kat sini. So kita tahu isu yang sedang berlegar. Sekiranya ada siapa-siapa yang ingin yang memberikan pandangan ataupun buah fikiran, saya terbuka lah. Dan kalau kita lihat usaha ini secara peribadi dan di pihak jurutera anda sebenarnya melihat ini satu benda yang boleh kita bincangkan, di mana usaha ini juga berkehendakkan apa nama ni, PE holder tu letakkan number mereka lah kan, praktis semua tu mungkin ramai yang join dan kita tengok taburan sejumlah 796 dekat 800 kan. So since that orang yang kita berhajat untuk bantu kita sebenarnya untuk kita lebih faham, sebab saya ada juga membaca di beberapa thing yang dibuat oleh gerakan kumpulan inilah, kerana mereka menggelarkan mereka adalah apa ni, kumpulan jurutera profesional Malaysia. So somehow kita minta usaha ni dibuat supaya kita dapat sama-sama mengenal memahami lebih jauh dan penerangan oleh pihak mereka. Walau bagaimanapun saya berharap anda di kalangan 700 lebih tadi dekat kepala 800 orang tu boleh volunteer kot kalau nak bercakap either on behalf of gerakan kumpulan tu pun ataupun secara peribadi. Baik. So kita go through lah sama-sama. Right, secara amnya kita tahu bahawa nowadays being a professional engineer dah ada tier 1 and tier 2. Yang mana tier 1 tu professional engineer dan tier 2 PEPC. Dan akta ni berkait dengan yang pindaan 2015. Dalam masa yang sama kita melihat teruslah kot, kita melihat mereka punya agenda, tajuk lah kan, kerana bagi mereka
perubahan ini perlu untuk menyelaraskan profesi kejuruteraan dengan piawai global, meningkatkan kepercayaan orang ramai dan memastikan keadaan dalam profesi kejuruteraan. Oleh itu, cadangan pemansuhan sistem jurutera profesional dengan perakuan amalan PEPC adalah dibuat berdasarkan justifikasi berikut. Yang pertama, dengan penyeragaman merentas profession. Mereka menyatakan penyeragaman profesi kejuruteraan di Malaysia adalah penting sejajar dengan profesi terkawal yang lain seperti pengamal perubatan dan arkitek yang beroperasi di bawah sistem satu peringkat single tier, memansuhkan PEPC dan kembali kepada sistem satu peringkat akan menyeragamkan rangka kerja profesional, memastikan kejelasan dan konsistensi dalam kelayakan dan tanggungjawab jurutera. Ini akan menghapuskan kekeliruan orang awam dan menentukan dengan jelas siapa yang layak diberi kuasa untuk mengamalkan amalan jurutera di peringkat tertinggi. Sebenarnya perenggan ini sekiranya hadir ataupun ada dari pihak kumpulan jurutera profesional Malaysia tu, dari pihak jurutera anda sebenarnya ingin meminta penjelasan berkenaan dengan piawaian global yang mana apa yang dia cuba sampaikan. Kemudian bagaimana yang dimasukkan dengan kepercayaan orang ramai. Ya kan? Sebab dia beritahu berkenaan apa yang nak dipastikan berkenaan dengan keadilan dalam profesi kejuruteraan. Sebab secara mudahnya kita yang dalam bidang kejuruteraan ni, especially engineer lah kan, kita sebenarnya lebih sinonim ataupun senang kita faham dengan sistem ni pakai au dan tebing kan. So saya lah, mula kali jurutera anda ingin meminta penjelasan berkenaan dengan piawaian global, bagaimana yang dimasukkan dengan kepercayaan orang ramai, apa yang nak dipastikan berkenaan dengan keadilan dalam profesi kejuruteraan. Yang tu. Sekiranya ada sesiapa yang boleh bantu menjawab ataupun kita buka for discussion, sembang-sembang. Sekiranya ada, silakan ya. Well, kita go for the next one. Yang nombor 2, berkenaan dengan proses kelayakan yang tidak konsisten. Kepincangan utama dalam sistem PEPC adalah ketidakkonsistenan dalam proses kelayakan. Jurutera yang telah diberikan PEPC sebelum tahun 2015 tidak menjalani proses pemeriksaan yang ketat seperti pemeriksaan PCE yang ada sekarang. Ini akan menjejaskan integriti pensijilan, risiko keselamatan dan kepercayaan orang awam apabila jurutera berkenaan diparuhi kompeten tanpa membuktikan kecekapan melalui pemeriksaan yang seragam, standardization examination. Satu-satunya cara untuk menegakkan prinsip terus bahawa semua jurutera profesional berlesen mesti menunjukkan kepakaran mereka adalah dengan memansuhkan sistem PEPC sepenuhnya dan mengiktiraf kembali proses penilaian yang praktikal yang diamalkan sebelum tahun 2015. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya ekstrak daripada ni untuk akan diminta sebenarnya kalau mereka hadir. Dan untuk dijelaskan sebenarnya cara dia meminta agar persejilan itu bagaimana yang apa yang nak disampaikan oleh mereka. Sebab dia macam ni, dia sebelum 2015 perenggan ini dia seolah-olah lah dia tidak mengatakan secara zahir tetapi boleh juga difahami
dengan keadaan PCE yang terlampau ketat, yang mana seharusnya memahami sebagai jurutera dia mengambil tanggungjawab, bukan sewenang-wenangnya untuk untuk diiktiraf sebagai jurutera profesional. Jadi ramai juga yang beri feedback lah dekat beri bacaan, mengatakan bahawasanya pemeriksaan ataupun exam yang dilalui sebelum tahun tersebut pun tidaklah semudah yang dibayangkan. Ramai juga yang kena repeat, kan? Ada juga kes yang repeat. Dan sekiranya kita melihat tadi berkenaan dengan yang, sebab saya nak cuba kaitkan dengan yang dikata dekat sini yang pengamal perubatan arkitek ni, saya lah dan jurutera anda sebenarnya nak tanya apa yang cuba nak disampaikan dengan pengamal perubatan. Adakah penggunaan title DR yang mana tidak pun membezakan mereka adalah doktor, medical officer ataupun doktor pakar. Wak Imam mereka juga adalah doktor pelatih, houseman. So kita sebolehnya lah nak meminta penjelasan daripada kumpulan tu untuk explain kan apa yang dicuba perjuangkan dan sampaikan. Seterusnya, adakah mereka juga nak cuba sampaikan bahawasanya golongan doktor ataupun arkitek yang disebut tadi ni profesionnya selesai mendapat ijazah dan boleh pakai title doktor ataupun AR ke? Begitukah yang dia cuba sampaikan? Dan mereka juga terpaksa menduduki peperiksaan sebelum bergelar profesional untuk arkitek. So itulah antara soalan yang saya sempat saya strike daripada perenggan tersebut. Mengenai dengan perenggan kedua yang mengatakan, kita juga nak tanya, sebenarnya nak tahu jugalah, mengapakah penghapusan PEPC ini dilihat sebagai keseragaman yang mana tidak pula dengan penghapusan PE, yakni hanya terus ke PEPC dilihat sebagai keseragaman. Justru hanya yang melepasi kelayakan PEPC saja yang boleh guna title IR sekaligus memikul tanggungjawab. Sekiranya kita mempunyai maklum balas tersebut, we are so glad to hear that lah, insyaAllah. Kemudian kita melihat lagi berkenaan dengan memastikan kejelasan dan konsistensi dalam kelayakan dan tanggungjawab jurutera. Apa yang tak jelasnya lagi sebenarnya kita cuba minta daripada ni, apabila PE itu dapat menggunakan title IR, pilot ya? Ingatkan tadi ada siapa yang nak celah. Okey. Berkenaan dengan memastikan kejelasan dan konsistensi dalam kelayakan dan tanggungjawab jurutera. Apa yang tidak jelasnya apabila PE hanya sekadar title dengan bahasa yang mudah, tapi adalah kelebihan yang lain seperti termaktub dalam apa nama ni, Register Engineering Act kan, yang mana PEPC dibenarkan menjalankan amalan kejuruteraan.
Dan sekiranya pendapat yang dicakap tadi, di mana instead of hapuskan PEPC, maka dihapuskan PE ini dan hanya ada satu saja, iaitu PEPC. Mungkin itu lebih nampak keseragaman. Lebih baik mendapatkan penjelasan tersebut, kerana kita cuba elak daripada bersangkaan sekiranya terdapat apa nama ni, gerakan memansuhkan PEPC ini mempunyai satu agenda yang tersendiri berbanding dengan hasrat yang menyatakan bahawasanya kecelaruan pada orang awam. Sebab dia punya argument dia lebih kurang macam ni, macam ulang tadilah, di mana kalau ambil pendekatan doktor perubatan MO dengan pakar, so kita hanya mengetahui bila kita sampai ke hospital ataupun ada orang expert beritahu lah kan. Secara umumnya mereka adalah pengamal perubatan lah. Baik, kita terus ke item nombor 3. Mereka juga ada menyatakan bahawa meningkatkan kepercayaan dan keselamatan orang awam. Kepercayaan orang ramai terhadap profesi kejuruteraan adalah tidak boleh dirunding. Setuju. Sistem dui peringkat semasa yang diperkenalkan menunjukkan kekaburan berkenaan kelayakan jurutera dan berpotensi menjejaskan keselamatan orang awam. Dengan memansuhkan sistem PEPC dan menggunakan pakai sistem satu peringkat, single tier system tu, kepercayaan orang ramai terhadap profesi jurutera akan dikukuhkan dengan memastikan semua jurutera profesional memenuhi tahap piawaian kecekapan tertinggi. Langkah ini penting untuk menjaga kebajikan orang ramai dan mengekalkan kredibiliti profesion. Against jurutera anda memohon explanation bagaimana yang mereka cuba sampaikan untuk dikaitkan dengan klaim mereka itulah. Kita cuba teruskan dengan yang keempat. Pengiktirafan antarabangsa. Dalam dunia hari ini, pengiktirafan antarabangsa terhadap kelayakan profesional adalah penting. Banyak negara beroperasi di bawah sistem satu peringkat untuk pelaksanaan kejuruteraan. Memasukkan sistem PEPC akan meletakkan jurutera Malaysia dengan lebih baik untuk mengiktiraf dan untuk pengiktirafan dan persaingan antarabangsa di antara global. Perubahan ini juga akan memudahkan mobiliti yang besar bagi jurutera Malaysia yang mencari peluang pekerjaan di luar negara. Untuk item ni, mungkin saudara yang semua yang hadir, jurutera profesional yang hadir malam ni insya-Allah boleh bantu, di mana kita dapat mengetahui bahawasanya kelulusan kita di pengiktirafan kita sebagai jurutera profesional ini, dia bukan diiktiraf oleh dunia, kan, dia machine record, kan. So dia tidaklah satu badan ataupun iktirafan yang dipanggil syok sendiri. Jadi again, saya Al-Amin jurutera anda meminta sekiranya dapat memberi penjelasan apa yang cuba nak disampaikan dengan peringat tersebut. Kemudian melihat kepada nombor 5, kesamaan dan keadilan.
Sistem PAPC sedia ada mewujudkan jurang yang tidak adil di antara jurutera yang diperakui sebelum 2015 dan mereka yang diperakui selepas itu. Keadaan ini sememangnya tidak adil dan menjejaskan komitmen profesion terhadap kesaksamaan. Menghapuskan sistem PAPC dapat memastikan bahawa semua jurutera profesional dinilai dan diiktiraf di bawah satu kriteria ketat yang sama, memupuk kesaksamaan dan keadilan dalam profesion. Sistem PAPC yang ada pada masa kini hanya sesuai dan didominasi oleh bidang pembinaan dan tidak mewakili bidang-bidang kejuruteraan yang lain yang luas dan pelbagai pada masa kini. Sebelum saya nak ulas panjang tajuknya ni, peringgan ni, sebenarnya saya berpendapat kita dapat akses Board of Engineer punya website. Dan Board of Engineer pun banyak yang memanggil ataupun buat roadshow so-called, kan, beri penerangan, dan ada yang buat dialog, ada yang ni sebenarnya bidang tu luas dan ada beberapa persoalan juga yang berkaitan dengan bidang ni. Kesaksamaan keadilan dalam profesion apakah yang cuba nak disampaikan, yang mana semua orang yang layak dan lepas lulus lah kan exam, diiktiraf sebagai jurutera profesional. So kesaksamaan dan keadilan dalam profesion apakah yang cuba nak disampaikan oleh mereka? Kalau mereka ada mungkin beberapa soalan yang terkait lebih sesuai untuk diutarakan lah. Sekiranya ya, ini satu anggapan sajalah. Harap-harap tidaklah begitu. Sekiranya difikirkan bahawa untuk mendapat penganugerahan diiktiraf sebagai jurutera profesional yang harus melalui proses seperti buat master, lulus master baru mendapat memakai gelaran dan bertauliah, itu pun sebenarnya sekiranya kalau kita nak go deeper, dia nak kata bukannya tidak tak adil, tetapi kita kena faham sistem. Kita kena faham sistem yang mana adakah golongan ini, mereka ini berhasrat untuk jadikan proses mendapatkan jurutera profesional itu seperti SPM. Seluruh bakal jurutera profesional ini kena duduk ambil satu exam yang mana bila kita buat master tadi kan, setiap universiti itu mendapat soalan yang sama. Adakah begitu yang dia cuba sampaikan? Dan sekiranya tidak, di mana universiti A ada set soalan dan silibus dia sendiri, universiti B begitu seterusnya lah. Dan sekiranya bukan begitu kehendaknya, again kita meminta lah penjelasan berkenaan dengan klaim yang dia buat itulah. Kemudian sekiranya kita melihat sistem PAPC yang ada pada masa kini hanya sesuai dan didominasi oleh bidang pembinaan dan tidak mewakili bidang-bidang kejuruteraan yang lain. Bidang apa yang tak wakil? Memanglah secara amnya kita dapat tahu bahawasanya bidang elektrikal, civil, mechanical, chemical, tapi telecommunication pun ada, electronics pun ada, dan banyak lagi lah boleh rujuk dekat website BEM. Hopefully kita promote lah kita punya website kan. BEM lah punya website. So go and look into it lah, kan. Dan ada juga pandangan bahawasanya keperluan menjadi seorang PAPC.
sekiranya tidak perlu dan kita nak kaitkan balik dengan apa nama dengan statement yang dia cakap berkenaan dengan pengamal perubatan, kalau kita boleh jadikan dia sebagai analogi ya. Kalau tak perlu untuk dia menjadi seorang pakar bedah ke, pakar bagi mata ke, tak perlu kot. Ataupun sebenarnya mereka berhasrat untuk menjadi semua. Pakar mata pun nak jadi, pakar jantung pun nak jadi professional engineer electrical, nak jadi professional engineer mechanical, civil, chemical dan segala makna semua. Asalnya BEM ada menyediakan laluan proses dan banyak juga di antara rakan-rakan seperjuangan engineer profesional yang lain menyediakan platform baik dari segi webinar penerangan maupun training kursus yang dijalankan membantu untuk bakal jurutera profesional menjadi seorang jurutera profesional. Okey, hampir sejam. Yang terakhir, 6 ni, pertambahan bilangan jurutera berlesen. Pada masa kini, bilangan PEPC yang sedia ada hanyalah seramai 8,807 orang. Dengan jumlah yang amat sedikit ini, ianya dilihat tidak seimbang dengan bilangan projek kejuruteraan di Malaysia yang saban hari semakin meningkat. Oleh itu, dengan menghapuskan sistem PEPC ini, ianya akan mendapat meningkatkan bilangan jurutera berlesen kepada 16,662, di mana semua jurutera profesional and tier 2 yang ada sekarang ini disatukan di bawah sistem satu peringkat sebagai jurutera profesional yang boleh mempraktiskan amalan kejuruteraan masing-masing. Dalam perenggan ni ada beberapa isu yang dia cuba sampaikan mungkin di mana perbandingan yang dibuat adalah berkaitan dengan projek dan bilangan jurutera PEPC lah. So sekiranya kalau kita nak faham yang dia nak bagi tahu, kata kalau projek tu 8,807 orang, 8,807 projek, so dengan PEPC sebanyak itu dapat seorang satu, ataupun nanti bila dah bilangan projek tu menjadi 20,000, so jurutera berlesen tu kena 20,000 juga ke? Dan sekiranya the other way around, apabila jurutera projek itu, apabila jurutera berlesen itu sudah mencapai tahap let's say lah 20,000, then pada masa itu projek hanya ada 3. Begitukah? So what will happen? Banyak benda yang saya minta penjelasan daripada mereka. Sebab begini, bila kita membaca sebelum pergi ke kesimpulan, secara mudahnya kita bagi pihak jurutera anda tidak mahu langsung melihat gerakan kumpulan ini mempunyai agenda yang ingin mendapat PEPC secara mudah ataupun ada personal agenda. We don't want to see that. Seriously, we just want to understand, we want to into practice as a professional engineer. Again, I repeat, whereby we are memang sinonim betul-betul dengan sistem. And again, kalau diberi guna bahasa demand, I would like to demand them to share with us their
proposal regarding sistem yang dia orang nak tu. Dia orang nak cuba sampaikan tu. Dan okay, dah 10 sejam, dah setengah jam. So saya terus ke kesimpulan lah. Kesimpulannya, pemansuhan sistem PPC adalah perlu untuk memulihkan integriti, keadilan dan kedudukan antarabangsa. Kepada profesi kejuruteraan di Malaysia, sistem PPC ini tidak lagi relevan dengan keperluan profesi kejuruteraan di Malaysia. Untuk mengekalkan integriti profesion adalah penting untuk memansuhkan PPC dan kembali kepada sistem satu peringkat dia ada dan drastik ini dapat mempertahankan credibility profession dan mengukuhkan kepercayaan orang ramai terhadap profesi jurutera di Malaysia. Kesimpulan dia ialah ada kaitanlah dengan perengah-perengah yang dia tulis 1 sampai 6 tadi tu. Cuma again lah, kita betul-betul, saya lah Amin Jurutera, anda betul-betul meminta mereka cuba explain, sampaikan hasrat sebenarnya. Apa menjadi permasalahan dengan sistem yang sedia ada, di mana PEPC ada dibenarkan menjalankan amalan jurutera dan mengambil tanggungjawab sekiranya apa-apa berlaku di atas endorsement lah, pengakuan dia, berbanding dengan jurutera profesional yang juga diiktiraf sebagai seorang jurutera Cina. Dan sekiranya lah ada hajat somehow, kalau kita nak tie up dengan bisnes, whereby yang PEPC ni dibenarkan untuk menjalankan amalan, boleh buka company untuk ambil tanggungjawab tu. Of course lah, dia ada fees dia, itu contoh lain, kita akan tengok nanti insyaAllah ada rezeki. Tapi untuk PE, sekiranya mereka berkeinginan ataupun perancangan untuk menjadi pemain ataupun sama-sama join, sebenarnya ada saja alternatif yang lain di mana PE ini boleh bekerjasama dengan PEPC sebagai mentor-mentee ataupun mendapat bimbingan dan menyiapkan diri untuk menjadi PEPC. Sekiranya again, ini bukanlah satu agenda peribadi ataupun bukan juga agenda untuk untuk menjadikan jalan pintas nak di-upgradekan yang dia ada PE ini, yang 16,000 tu, nak convert bagi jadi straightway PE. Dia jadi macam tak apa nak jive dengan statement yang mengatakan bahawasanya kepentingan kebertanggungjawabban seorang jurutera profesional kepada masyarakat. Ada tak daripada engineer sekalian yang hadir malam ni nak share pandangan? Boleh lah. Atau nak tanyakan apa-apa ke? Ada tanya dekat ruangan chat ni. Oh, InsyaAllah saya akan, Assalamualaikum, boleh ke dikongsikan recorded meeting ni? Banyak terlepas. InsyaAllah saya akan upload, nanti saya akan share balik nanti dekat ni. Ada tak? Saya bagi peluang lah, kita sama-sama kenal. Kalau nak buka apa nama ni, gambar apa, video pun boleh juga. Boleh kita kenal-kenal. Seperti mana saya kata tadi, banyak persoalan sebenarnya hasil daripada tulisan ataupun gerakan mansuh dan ganti PEPC ni. Sekiranya, again, saya ulang, sekiranya ada di antara kita yang hadir malam ini yang tergolong daripada 796
yang dah sign petition tu, kalau tidak mahu mewakili kumpulan jurutera profesional Malaysia tu, boleh memberi pandangan peribadi pun boleh kita terima untuk sama-sama kita melihat sebenarnya petition ni lah. Sebab usaha ni saya yakin, saya berpendapat bahawasanya yang join petition ni mereka adalah golongan professional engineer, either PEPC ataupun PE lah. Ya. So saya berharap yang sign petition ini bolehlah beri kata sepatah dua, ataupun you can do react on my video tadi, explain berkenaan dengan gerakan ini. Sekiranya tidak dapat, jadi selamat petang tuan boleh dengar? Boleh, silakan saudara. Okey. Nama saya Rao lah. Saya pun salah seorang yang sign benda ni lah. So saya macam mana nak cakap, bagi saya benda ni adalah penting untuk kita masukkan. Kenapa saya cakap perlu masukkan? Sebab okey, kalau exam tu adalah satu exam yang senang untuk dipass ataupun tidak, itu adalah nombor dua. Yang pertamanya, kenapa PE/PC yang sebelum ni boleh pass tanpa ada exam yang sedemikian lah pada saya. Lepas tu, pada yang waktu sekarang ni, kita ada juga 2-3 PE yang saya tengok dengan sendirilah. Sistem baru ni yang memberi PE bagi saya secara mudah lah. Sebab saya antara adalah golongan yang start dengan yang susah, mana kita kena dapatkan design basis. Sekarang design basis ada orang beritahu tak perlu sudah. Lepas tu bila saya jumpa dengan engineer PE yang biasa, mereka tidak mampu menjawab soalan-soalan yang mudah dekat dalam pada saya, benda yang patutnya dah ada dalam diorang punya basic lah as a basic engineer. But benda tu tak nampak, saya tak nampak benda tu berlaku pada sistem yang baru ni. So bagi saya, kalau betul kita nak improve the integrity of an engineer, bagi saya you should have a system where everybody is actually basically equal. Sekarang bagi saya dah ada dua darjat. Satu yang perlu work very hard, satu lagi yang get it very simple. And at the same time, is there any what they call knowledge learning is going to happen? Sebab bila PEPC yang dah lama ni, mereka more towards this what they call consultancy. So in the sense of consultancy, is it actually kita ada sharing of knowledge ke apa ke towards the younger generation? As an engineer, kita patut ada what they call a very very strong integrity and responsibility towards kita punya engineering, especially for engineering works. But is it happening pada waktu sekarang ni? Itu soalan saya. Okey tuan, boleh ambil alih lah. Ini antara perasaan benda-benda yang saya rasa agak frustrated lah as a new engineer. Saya baru dapat PE saya recently, and I took through the new system lah. Tapi saya dah start awal sebab saya nak make sure that saya ada semua basis design and everything. Tapi bila dah benda sistem baru ni, bila saya dapat PE dapat secara senang and benda yang simple. Contohnya untuk saya daripada aliran elektrik, a simple cable load calculation pun tak lepas, macam mana you boleh jadi a PE? That is where I am like but bila kita tengok balik dia orang punya justifikasi, they already have like some other experience. But that is a basic. Kalau kita nak jadi a PEPC, you should know how to have this knowledge. It's a basic knowledge you need to have. So kalau kita nak buat exam seolah-olah exam, terus terang saya cakap pun, saya sendiri tak ada masa nak duduk dan baca semua akta-akta yang dah ada kat Malaysia ni. Terus terang saya cakap. Sebab saya tak deal dengan akta-akta yang ada kat Malaysia. Saya deal dengan semua foreign companies, mostly oil and gas, as well as what they call
company-company yang luar daripada bidang kuasa Malaysia. Saya tahu. And yang saya sakit hati tu bila-bila kita pergi mana-mana like discussion or what. Oh, tak apalah, you dah dapat PE, tak apa. PE PC ni siapa yang nak buat submission. So basically dia dah macam mengurangkan darjat kita sebagai seorang engineer dah. Itulah saya punya pendapat saya lah. Maafkan kalau saya Keluhan lah. tersilap kata ke apa ke kan. Sharing session lah. It's a frustration lah. Okay tuan, you can take over lah. Okay, terima kasih Engineer Rao. I mean, thank you for your sharing and then encourage. I mean, very good. To recap balik apa dia tanya tadi berkenaan dengan frustrated dia berkenaan kata dia admit ada some of the candidate yang bagi dia nampak senang dan lulus semua, dan dia pun juga bagi tahu tadi di mana PEPC ni basically more prone to yang buat submission kan, dan bila kita buat submission untuk local authority, kita nak buat apa semua tu, dan orang yang berkelayakan lah, orang yang berkelayakan. Jadi understand dia cakap bahawasanya nowadays dia kata ada yang mudah. Mudah di sini saya tidak macam ni dia benda tu mudah tapi bukan boleh buat mudah dan tak boleh ambil mudah kan, which is mudah mungkin yang datang daripada background manufacturing, yang datang daripada background oil and gas, yang datang daripada bidang lain, bukannya construction, pembinaan yang mana kontraktor ke konsultan ke kan, mungkin datang daripada klien itself. So mereka juga diberi peluang oleh BEM. I'm not the one who talk about on behalf of BEM, tapi should be understood lah kan, since kita di bawah payungi borang engineer. So kalau dilihat di segi itu, BEM memberi satu bukaan yang luas di mana professional engineer diiktiraf datang daripada pelbagai industri. Ya, industri di Malaysia ni banyak. Industri pembuatan pun, industri pembinaan, industri yang berkaitan dengan pembangunan, banyak. Kontraktor pun satu industri, utilities satu industri, kan, oil and gas pun satu industri, banyak. Jadi meraihkan experience yang mereka telah dapat ataupun belajar dalam jangka masa mereka bekerja itu, boleh rujuklah balik dekat Engineer X. Dia bukannya kata kita masuk kerja hari ini, besok boleh apply. Dia ada masa edah dia yang kalaulah kita nak ambil juga penerangan ataupun seperti tulisan tadi sebagai doktor tadi tu yang ada ditulis tadi ni, masa yang Board of Engineer fikirkan yang termaktub dalam akta itu sebenarnya some sort of kalau kita boleh kalau kita boleh panggil sebagai macam housemanship lah. Pergi bekerja, timba ilmu, insya-Allah, dan ada jurutera profesional di syarikat tersebut, boleh bagi jadi mentor-mentee guide dia. Sebab apabila seorang itu diiktiraf sebagai seorang jurutera profesional, professionalism dia ialah I mean kena carry lah kan. So sebagai newcomer ataupun kepada bakal jurutera yang akan graduate depan ni pun semua tu, bolehlah berjumpa dengan professional engineer, akan datang di tempat kerja, minta nasihat, minta guide. InsyaAllah saya rasa tak adalah menjadi masalah sangat. Sebab compare dengan zaman sebelum dulu, yang mana pada ketika itu, dulu-dulu lah ya, pada ketika itu yang dulu-dulu disebut tadi ni, ya, untuk menjadi seorang profesional memang susah sebab pengalaman diperlukan dan dia prone kepada yang kata mentor-mentee tadi tu pada masa itu
hanya senang, bukan senang, hanya dapat di syarikat konsultan. Kerana konsultan tu dah ada IR professional engineer kat situ. Jadi bila kita dapat peluang bekerja di syarikat perunding konsultan tu, jadi kita dapat mentor yang mana kita dapat tahu sistem design, sistem electrical ke, mechanical ke, civil ke, dan semualah kimia ke apa. Kita dapat mentor kat situ. Dan nature of work kat situ sebenarnya mostly kita akan banyak refer dengan code of standard kan, akta, kemudian dengan update lagi daripada PBT punya guideline, peraturan yang kita kena buat. So secara tidak langsung, sebab at the end of the day, yang PEPC ini tadi ni, mereka adalah orang yang dipertanggungjawabkan di atas design mereka. Yalah. So bukan nak kata dekat tempat lain tidak penting. Mungkin kena identify dululah keperluan tu. Keperluan PEPC. Sekiranya dia, sebab dulu macam ni sebab dulu just for the sake of main sembang lah kan. Those who are going to nak pakai title IR tu, so they must have some sort of capability to understand yang sampai ke tahap pakar boleh buat submission, endorsement, all those things. Mungkin yang engineer tadi beritahu tadi tu yang a bit bukanlah senang sangat dapat. Mungkin tidak perlu begitu sebab tak perlu begitu susah ataupun tak perlu begitu up to that stand, because meraihkan kebolehan mereka menjadi seorang jurutera profesional. Macam itulah. So dengan meraihkan begitu, sebenarnya sistem yang sedia ada masih lagi nampak relevan. Dan sekiranya ingin kembali ke zaman sebelum ni, adakah mereka nak beritahu, gerakan ni lah nak beritahu bahawasanya okeylah, kita tak payahlah buat 2 tier, kita balik pada 1 tier, yang mana 1 tier tu dia all in. Dia sampai punya tahap tu seperti mana PEPC. So apa akan jadi kepada PE yang ada sekarang? Adakah PE yang ada sekarang macam mana? Nak buang balik title ke? Nak tak diiktiraf balik ke? So sepatutnya come up with something yang firm dan inilah sistem yang nak di-propose tu. Anyway, thank you Engineer Rao. Ini ada lagi tak sahabat-sahabat engineer lain? Rasanya tuan tak habis jawab tadi untuk grace period tadi. Yang mana? Grace period yang dia tanya kenapa orang dulu tak payah. Boleh automatic. Grace period. Oh. Aha. Oh. Yang dulu automatic. Okey, dia macam ni. Okey, okey, first thing first, kita kena faham. Proses menjadi professional engineer, dia tidaklah seperti macam kita ambil SPM. Kita kena faham itu dulu. Maksudnya, kita ada, orang engineer telah sediakan laluan, ada interview, ada submission of experience. Jadi, kalau dulu tahap, kalau boleh dibenarkanlah mengatakan bahawa tahap susah tu sebenarnya memang susah pun. Dan sekarang ni pun juga, kalau kita lihat balik, untuk menjadi PEPC, dia susah sekiranya kita tidak hands on benda tu. Tidak, ya, betul, susah. Kerana macam ni. Proses interview, proses menilai experience dilakukan oleh orang-orang yang telah lama berkecimpung dalam bidang ni lah kan.
So sebagai jurutera profesional, dia dia tahulah dengan ada pengalaman dia, dengan ada pengetahuan dia, melihat report, melihat apa yang disubmit semua tu. Kemudian that proses adalah mengenal pastilah tulisan betul ke, dia betul-betul hands on ke buat benda tu kan. Okeylah, saya tidaklah mahu ambil contoh yang very ni sangat, cuma ini hanya sebagai contoh contoh saya ambil contoh yang agak simple lah ya. Ada sekiranya lah ya, ada kandidat yang buat submission dan report dia pernah involve dengan projek yang bervoltan tinggi, contohlah ya, pernah involve dengan transformer 33 kV, macam itulah contohnya. Dan professional engineer itu, just to clarify balik, dia akan tanya, okay, boleh tak you cerita kat I dekat transformer 33 kV itu ada apa yang special sikit compare dengan 11 kV ke, yang 122 kV ke, macam tu. Dan ada yang beri jawapan yang kata sama, tak ada beza apa langsung. Kemudian ada juga dalam proses interview tu, professional engineer yang ni bagi hint, cuba nyatakan lagi, okeylah, how about, to detail out, to narrow down, cakap, okay, how about the tap changer yang ada dekat transformer tu. So ada yang bagi tahu kata, oh dia sama je, dia semua sama, dia tak ada beza apa semua. Okay, kita bagi lagi, tolong lagi. Okeylah, how about kita sebut kata macam ni, transformer tu dia yang tu, dia on load tap changer ke off load tap changer, dia macam mana? Kadang-kadang dapat jawapan yang kata, oh tak ada benda tu, dia semua sama aja. Jawapan-jawapan yang begitu agak kontradik dengan report yang diberikan. Dan saya nak tanya juga, sekiranya saudara one day you become a professional engineer dan anda diberi tanggungjawab pikul untuk melantik seseorang kandidat yang telah declare experience dia sekian-sekian tahun, involved dengan projek sekian-sekian, dan pengalaman kejuruteraan sebagai jurutera menjalankan code of ethics, conduct semua sekian-sekian. Apabila saudara engineer mendapat kandidat yang membantu tidak menjawab dengan sepatutnya, then how do you feel? Kita bukan nak kata dia gagal seluruhnya, tidak. Pendekatannya diambil, okey, buat masa sekarang pengalaman yang dikumpul itu perlukan sedikit lagi masa untuk melihat kembali ataupun kutip-kutip experience daripada ni. Dan ada juga sebenarnya yang mengambil inisiatif sendiri, yang datang daripada interviewer professional engineer yang buat mock-up interview, bagi hints what kind of, how it looks like, what they are trying to get from the candidate, macam tu. Sebab kalau kita nak kata dulu amat senang, sekarang terlampau payah, dia punya yardstick dia tu apa dia? Kita nak tengok based on apa? Sebab ada kes dulu pun bukannya pergi interview confirm lepas. Ada kes-kes yang susah beberapa kali attempt nak ambil kan. Macam tu. Boleh ke menjawab soalan? Tak jawab juga. Ataupun macam saya ulang tadi, kita kalau bagaimanakah mekanisme yang nak kata standardize tu? Nak buat soalan macam SPM ke? Okey, tahun ni soalan untuk ni subjek dia sekian-sekian, dah pergi training kelas sekian-sekian, and then ni, kemudian skema jawapan sekian-sekian. Yang mana kita mengetahui profesional kejuruteraan, profesional engineer ni
ya, teori dan kefahaman kejuruteraan itu penting. Bukan setakat itu saja, disupport dengan experience. Experience ni lah yang yang membantu sebenarnya. Kalau kita tak cukup experience dalam bidang tersebut, kita masih lagi berpeluang untuk mendapat experience tu. Ada saja kes yang mana saya faham isu ni sebenarnya dia somehow rather dia tie up dengan masalah financial sikit, masalah gaji sikit, kan, masalah peluang juga, yang mana orang yang dalam bidang manufacturing lah, kita tak kilang. Okey, kilang. So dia nak mendapatkan experience macam mana pembinaan projek construction tu dibuat. Sedangkan dia dah mungkin 10 tahun di dalam kilang tu, dah very expert dengan design dia, dengan calculation dia, dengan tahu bidang expert tu. Kemudian dia nak pergi ke bidang pembinaan tadi ni. So dia willing ke nak ambil peluang tu dengan tak pastilah sama ada dapat ekstra gaji ke kurang gaji ke, macam tu. Sebab ada juga yang enjoy. Maksud saya enjoy macam ni. Dia ada determination. Okey, aku ambil subjek kejuruteraan dengan subjek yang susah nak belajar, understand dia segala bagai semua. I want to be a professional engineer. Okay, what is the route to be a professional engineer? Dia tengok, dia tahu, okay, buat macam ni, dia follow. And then, to be a PEPC, dan mempunyai keperluan kepada dia, dan dia kena lalui pengalaman tersebut, rasanya dia enjoy, insyaAllah, untuk bekerja dalam bidang tersebut. Sekiranya tidak, kita kata tanya-tanya, you nak apa sebenarnya, kan? Macam itulah. Terima kasihlah sebenarnya kerana tanya tu, sebab very good point. Seriously, very good point. Appreciate that. Ada lagi kan? Actually, saya 2 jam, saya open benda ni, discussion 2 jam. I mean, kalau tadi ada ni, tapi kalau tak ada, mungkin tengok lagi lah kalau ada ke 10.30 dah. Ada lagi ke? Silakan. Assalamualaikum Tuan. Salam. Tuan, saya nak tanya sikit Tuan. Berkenaan dengan apa ni, pemansuhan ni. Kalau kita tengok dari segi sokongan, saya nampak ada sebahagian yang sokong, ada sebahagian tidak sokong. Tapi kalau di peringkat, contoh kita tahu ada IEM, ada MySet dan juga satu lagi ACEM. Adakah ketiga-tiga badan ini menyokong ataupun sebaliknya Tuan? Sebab kita tahu ketiga-tiga ni ada kepentingan untuk BM dan mereka juga menjalankan interview lah pada calon-calon yang nak mohon PE atau PEPC lah. Kalau bagi Tuan, ketiga-tiga ni support tak apa yang Tuan usahakan ni? Atau Tuan bergerak secara individu? Okay, baik. Terima kasih Engineer Lokman. Okay, first of all, sorry lah, saya kena ulang sikit je. Platform ni dibuat sebenarnya untuk nak minta gerakan mansuh ganti PEPC ni untuk explain kepada kita semua kenapa gerakan ini wujud dan apa dia punya goal dia. I mean, dia nak buat apa sebenarnya, kan? Tapi tak apa, meraihkan soalan tersebut, saya bukannya orang yang boleh menjawab on behalf mereka. Kenapa gerakan ini ada dan surprisingly
700 lebih, dekat 8 orang yang sign petition. Saya percaya yang sign tu, yang data tu tak ada kat saya. I mean yang sign tu dia orang letakkan number PE atau PC mereka yang sign petition tu. Mereka fully understand apa yang mereka cuba perjuangkan, ataupun mereka masih lagi mereka pun memerlukan more explanation about that. Terima kasih Engineer Luqman kerana bertanya soalan. Ada lagi? Oh ya, macam ni. Ada juga terima kasih Encik Luqman kena beritahu tadi, sebab ada beritahu kata ada golongan yang sokong. Golongan sokong gerakan mansuh. Ada juga golongan yang tak sokong gerakan mansuh. Tidak bertanya, tetapi pendapat peribadi saya rasa tak perlu kot kita nak buat satu gerakan tidak menyokong gerakan mansuh tersebut. Okey. Baik-baik, terima kasih Tuan. Sebab saya ada dalam grup Telegram tu. Kalau tengok komen pun ada yang positif, ada yang atas pagar pun ada yang tak tahu ujung pangkal. Ada yang menyokong, adalah. Pada saya tidak memihak mana-mana. Saya cuma nak tengok kebaikan lah. Kalau ini baik, so proceed je lah. Pada saya tak menjadi masalah. Benda baik kita sokong. Sebab saya dulu pun sebelum saya mohon kaedah baru ni, saya pernah writing setengah jalan dah untuk mohon kaedah lama. Tapi ada beberapa isu pending, udahnya mohon masuk kaedah baru. Bila masuk kaedah baru 2 tahun, tengok dah ada pergerakan pemansuhan ni. Jadi kita duduk dengan orang lama ada yang kata, alah kau ni senang lah mohon cara baru ni kan, tak payah nak writing essay, buat testimoni simple lah. Saya tak cakap apalah, cuma pada saya kalau benda ini baik, why not kita teruskan. Jadi itulah saya atas pagar lah sebenarnya ceritanya. Saya antara orang atas pagar yang baca dekat Telegram tu, tak memihak mana-mana. Cuma saya nak tengok lah. Cuma saya ada baca juga dalam tu berkenaan dengan BM nak bagi title pada teknologis kalau tak silap saya. Kalau gerakan ni dapat bantu supaya benda tu tak berlaku pun saya sokong lah. Pada saya tak sesuai lah untuk engineering tech dapat title IR tu. Saya ada baca lah. So far yang tu saya sokong lah. Bukan tak pagar lah, yang tu saya sokong lah. Baik, terima kasih Tuan. Sama-sama Engineer Luqman. Macam saya beranggapan semua yang hadir malam ni adalah professional engineer ya. So saya address semualah Engineer Luqman. Okey, terima kasih. Ya, berkenaan dengan yang teknologis tu sebenarnya ada juga plan sebenarnya. Jutera anda ingin membawa satu lagi sebagai satu platform untuk kita sama-sama melihat, mendiskus, sembang-sembang, tengok berkenaan dengan teknologis yang mana banyak belegar yang teknologis kata macam ni, professional engineer kata macam ni. So why not we come to that one platform, then we talk about it. Kan kita profesional kan. I mean boleh je sembang kot kan. Terima kasih lah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi tak sahabat-sahabat lain? Cuma terakhir lah sebelum saya mute saya punya ni mic ni. Saya dari akademik lah, akademik background. Saya tengok kalau kita nak jadikan engineering tech tu sebagai lebih kurang sama taraf lah, kalau dah bawa title IR kat depan tu, pada saya tak menepati lah. Sebab kita tahu dia punya syllabus, dia punya fundamental of engineering pun tak seperti yang pure engineering punya subjek.
So kalau betul benda tu nak diimplementkan, yang mungkin kita boleh suarakan supaya benda tu tak berlaku lah. At least kita kena ada perbezaan antara engineer dan juga engineering tech dan juga teknologi itu sendiri daripada MBOT lah. Pada saya mungkin benda tu kita ramai-ramai lah sokong supaya benda tu tak berlaku lah. Not fair lah bagi kita yang dah ambil fundamental ni, engineering ni, tak kisahlah mechanical, civil ke electrical, tiba-tiba yang engineering tech ni yang tak berapa nak pure ni boleh dapat semudah title tu. Baik, terima kasih tuan. Baik, terima kasih banyak Haji. Saya faham. Iyalah, seperti mana saya pun ada juga menyenaraikan a few tajuk yang saya fikirkan manfaat untuk kita sama-sama lihat. InsyaAllah sampai pada masanya nanti kita berbincang lah berkenaan dengan tajuk yang concern yang Engineer Luqman sorakan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Namri. Saya Pak An. Salam. Ya Pak An, ya. Silakan. Okey, Tuan Namri. Okey, saya Pak An antara orang yang waktu Sami PE dulu jenis hak lama lah, PI zaman tu PI lah. Okey, Pak An start submit dulu tahun Pak An start submit dulu kalau ikutkan lagi perjalanan Pak An dapat IR ni daripada tahun 2015. Okey, tapi tahun 2015 tu Pak An dah dengar jelas tak? Ke betul-betul? Teruskan. Okey. So far alhamdulillah. Okey, teruskan. Okey, jadi pada tahun 2015 tu waktu Pak An mula seat yang kata ambil IR ni, waktu tu tak ada keluar lagi lah yang pasal nak buat tier 1 tier 2 ni lah. Cuma ada dengar hura-hura lah kata nak buat benda tu. Jadi tapi dia tak ada rezeki, orang tak nak bagi. Pada tahun 2015 tu Pak An first seat interview fail lah. Waktu tu Pak An seat under IEM lah. Jadi fail dan kena KIB selama 2 tahun. Waktu tu kalau kata pengalaman Pak An waktu tu, kalau waktu mula-mula seat untuk yang PE yang jenis lama lah. Pengalaman lebih kurang dalam 5 tahun lebih lah. Lebih kurang tu betul-betul yang kalau ikutkan tu boleh lah katakan. Tapi tak ada rezeki tu kena seat 2 tahun lepas tu kena seat lagi. Jadi kalau ikutkan nak dapatkan PE ni, Pak An interview sebanyak 3 kali baru Pak An boleh dapat IR. First seat 2015 fail, 2017 pun fail. Lepas tu kena KIB lagi, 2019 baru Pak An dapat PE lah. Okey, cuma yang segi gerakan yang yang Pak An tengok ni, dia ada pro and con jugalah pada Pak An. Pak An nak kata menyokong, nak kata sokong penuh pun, ada benda yang Pak An sokong, ada benda yang Pak An rasa Pak An nak tengok dulu macam mana keadaan lah, apa feedback daripada kalau pihak PM nanti akan bagi jawapan. Kemudian kalau benda ni kalau kata dulu kalau nak compare yang PE lama dengan PE baru ni, memang kalau pada Pak An lah, kalau Pak An dah lalui benda tu, yang PE lama dengan PAE Akon Base ni, pada Pak An yang Akon Base ni lagi mudah lah cara-cara dia nak dapat PE tu. Sebab tu yang Pak An nampak dari segi nak dapatkan PE yang bukan nak kata mudah, nak kata ada cara lah boleh nak dapatkan PE lah. Pak nampak. Tapi dan kalau untuk nak ambil PEPC pun, PCE pun Pak An dah ambil exam. Kata tahun ni dah kali keempat dah Pak An pergi exam. Baru ni pun pergi lah exam PCE. Memang susah lah, abang tu terang lah. Lama-lama ambil exam tu memang susah lah. Maknanya dia soalan dia tanya tu semua menyuruh semua benda lah. Kalau siapa-siapa sini yang ambil background kata mechanical ke, electrical ke, civil ke apa semua, chemical ke apa ke, dia akan tanya fundamental semua lah. Macam mana hampa mengaji waktu zaman kata degree tu, dia akan tanya daripada A sampai habis mengaji lah. Soalan-soalan dia menjurus tu, dan dia akan relatekan dengan segi
design apa semua, dia akan dia akan tanya semualah. Jadi kalau nak dapat PEPC kali ni, memang betul-betul orang yang kalau dapat PEPC yang melalui exam tu memang betul-betul yang kata dapat ni memang respect dan betul-betul dia tahu semua. Kalau compare hak lama, faham tak mau nak kata hak yang sini lama tu macam mana, tapi tak apalah, itu dah rezeki depa lah, bukan kita nak mendengki ke apa, tak ada alam benda tu. Itu pada pandangan Pak An secara peribadi lah, itulah nak kata. Jadi tu dah Pak nampak. Dan kalau segi tadi apa Tuan Engineer Luqman cakap kan, yang pasal engineering tech tu, okey, baru ni pihak MAE ada panggil lah Tuan Datuk Dr. Paduka Kezrul, Haji Kezrul, mana lembaga disiplin BEM sendiri lah. Dia menyatakan dalam tu, waktu kami panggil tu, dia kata dia benda ni masih lagi dalam macam mana, perbincangan lah. Bukan terus bagi IR. Cuma itu yang mereka hanya bagi cadangan. Tapi kalau katanya benda tu ramai yang membantah dan benda ni nampak ada konflik kat mana-mana, mungkin mereka akan ubah. Benda tu bukan lagi segi yang kata secara tetap lagi dah. Mungkin mereka akan bagi kemungkinan lah yang berdasarkan dari segi temurah tu, BM mungkin akan bagi IR juga, tapi dia jadi IR Tech. Dia bukan jadi IR saja, dia jadi IR Tech. Di mana mereka ni orang yang kebelakang dalam engineering teknologi lah. Macam itulah. Itu yang Pak rasa menjawab sikit-sikit apa yang Tuan Numan tanya tadi tu. Okay, kot. Itu je lah kot. Baik, terima kasih Engineer Pak An, Engineer Pak An. Kena bantu, tolong jawab, terima kasih dalam sharing itu. Dan ialah a part of rezeki. Satu lagi, kita juga meletakkan kepercayaan kita kepada lembaga Jurutera Malaysia yang mana proses mengiktiraf seorang sebagai jurutera profesional, come on, we somehow kita bersyukur, proud to be a professional engineer. At the same time, kita pun lebih suka ramai orang yang diiktiraf. Jadi soal susah atau mudah very subjektif. Benda ni remeh. Ada je orang yang ambil SPM kena attend paper Julai. Kan? Tapi bukan kata dia tak clear SPM tahun tu, dia gone forever, tak. Ada. Dan begitu juga lembaga juga yang kita tahu yang mana masih tidak dinilai untuk terus mencari pengalaman. So market is open up for you. Just go and grab it lah, insyaAllah. Of course lah, kekangan tu mesti ada, for sure lah kan, to be a professional engineer. Jadi macam kita nak memartabatkan profession. Nah, terima kasih Engineer Pak An. Sama-sama. Assalamualaikum tuan. Ya, silakan. Saya memang setujulah dengan yang PAE tu agak mudah sebab saya pun ada buat coaching kan. Memang sejam je saya boleh ajar dah buat report tu. Oh, ya ke? Memang simple je. Memang mudah, tapi itulah macam kita cakap lah, rezeki jugalah. Kadang-kadang orang tu bagus macam mana pun, kau dapat examiner tak nak luluskan, nak buat macam mana? Kan? Dia macam saya beritahu tadi lah ya. Rata-rata lah ya, rata-rata. Of course lah, you're talking about examiner. Dia kalau kita nak samakan dengan academician kan, ada lecturer yang sampai tanda koma pun tak bagi markah, contoh lah. Ada lecturer yang kata, okey, ada step langkah dia, okey, oh, mungkin tersilap tulis kot, tapi ada markah yang diberikan. Dia bukan subjektif sangat dan bukan objektif sangat, tapi untuk sampai satu level tahap profesional tu, kalau dia profesional, dah sampai tahap tu, bagi je lah. Selayaknya pun. Benar tak?
But compare dengan zaman dulu, the only one way. I mean, you have to get to know everything to become professional engineer. Sampai ke tahap yang macam itulah. Yang kata tanya soalan-soalan. Okay, dia sebab macam ni tau. Soalan-soalan yang ditanya tu betul. Fundamental of engineering tu betul. Soalan experience tu juga benar dan betul. Jadi sekiranya we experience enough, InsyaAllah boleh jawab. Dia takkan tanya pula kalau macam okay, you electrical. Tiba-tiba dia nak pergi tanya pula, okay, bukan bidang dia. Totally jauh kan? Tak ada lah. Cuma mungkin dia tanya sikit, okay lah, contoh dia tanya, okay, you electrical kan? Okay. You masa kerja, you ada involve dengan structure contoh. Ada kan? Macam mana? Contohnya kalau kita nak buat design, kita nak tengok tak structure in term of beam tu cross ke tak cross, macam mana? Kalau dia experience buat benda tu, dia tahulah nak jawab. Okay, experience dia buat sekian, dia akan bagi tahulah. Benda-benda macam tu sebenarnya through experience lah. Right? Okay, sebenarnya saya buka ni sebenarnya bukan limit lah. I mean, kita bagi time lah kan, sampai 9:30 sampai 11:30, 2 jam. So masih ada masa. Kalau siapa-siapa nak buat share ni yang kat tangan LA. Oh, Luqman. Ada apa Luqman? Angkat tangan ni nak cakap ke apa? Ke ada? Maaf tuan, tertekan tuan. Oh, ya ke? Okay. Alright. Okay, ada lagi sahabat-sahabat engineer yang nak berkongsi pengalaman ke? Silakan. Saya pun ada cakap dalam Telegram tu kan. Saya ayat Rafiq dalam Telegram tu, saya ada tulis juga tu. Tu yang kita ada tanya, kalau dia punya ni proposal ni sebenarnya apa proposal orang ni? Sebab sekarang ni macam sekarang ni pun dah ada dua sistem. PAE outcome based, lepas tu ada PE yang lama tu. Macam mana kita nak bezakan benda tu? Tu yang kita tekankan benda tu. Faham tak? Maknanya kita kan kita kata yang PAE outcome based ni automatik semua kita tarik dia punya PE. Betul tak? Tak, itu argument kita lah kan. Ya. Saudara Fik ni dia orang yang ambil exam PCE kat ni pun ni. Dia sama lulus tu. Oh ya ke? Tahniah dos yang dah diiktiraf, dah ni alhamdulillah, tahniah. Dos yang masih ni bersemangat wajar, teruskan. Kita ramai dulu sebab zaman kita sikit lah ya. Zaman dulu it was dulu lah. IR pun berapa kerat sangat. Jadi bila sistem mentor-mentee ni sometimes kita kena sacrifice. Kita duduk di satu bidang yang mungkin gajinya sedap, tetapi determination, kita punya hasrat, kita nak jadi seorang jurutera profesional. Jadi kita kena lalui lah liku-liku, mengutip pengalaman, macam tu. Jadi apa salahnya? Ada aja, ramai aja yang starting gaji rendah masa mula-mula bekerja, and then alhamdulillah after dia gain experience, kemudian dia dapat peluang, dia buktikan kebolehan dia, and then gaji tu exponentially ni tambah, tak linear. InsyaAllah lah kan. Tapi tak apa, gaji jurutera dan menggajikan jurutera itu insyaAllah antara satu tajuk yang dalam senarai jurutera anda akan bawakan masa depan insyaAllah. Dan basically saya cubalah juga nak buat seminggu cuti kalau ada masa, insyaAllah. Terima kasih Fik, Farhan sharing tadi. Betul. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam, silakan. Nama saya Syed Khairi. Boleh dengar? Ya, Engineer Syed Khairi, silakan. Okey je, saya just nak bagi pandangan lah. Ni pandangan peribadi lah kan. Bila kita tengok kan, zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman masa memula nak buat IR kan, kita nampak pada ketika tu bias kepada siapa yang bekerja dengan konsultan. So mana-mana yang kerja dengan kontraktor ke authority ke developer kan,
mungkin dia tak ada peluang lah, melainkan kalau dia pernah kerja dengan konsultan lah. So mungkin pada ketika itu memang agak susah lah orang-orang yang dah lebih daripada 3 tahun nak dapatkan title IR tu lah kan. So bila kita tengok dia punya proses tu, sekarang ni dia dah ada sistem baru kan, maknanya outcome based . So berdasarkan evidence yang sedia ada kan, PAE dan juga IEM guna enhanced PI kan. So kita dah nampak selain daripada konsultan, kontraktor, authority atau mana-mana yang berpengalaman dalam engineering boleh apply, boleh pergilah maknanya. So saya berpendapat lah, kalau orang tersebut, bukan orang lah, maknanya engineer, professional engineer tersebut nak PEPC, maknanya dia dah berkecimpung dengan submission dengan authority, dia teruskan kepada PCE lah. So mungkin kalau kata dia tak perlu, sebab dia mungkin dia hanyalah kontraktor tapi ada IR, tak ada masalah. So duduk je lah kat situ kan. Melainkan kalau dia nak apply, dia kena buat study sikit lah kan. So itu saya nampak lah kan, sebab kalau kita nak mansuhkan, nanti katakanlah dia mansuhkan juga kan, nanti bila orang yang dah ambil sekarang ni, macam mana dia punya status. Padahal dia punya pengalaman tu mungkin dia bukan 100% daripada konsultan. Itu jadi isu juga lah kalau kata sekarang lah nak dimansuhkan lah. Tapi pendapat saya, kalau engineer tu nak meneruskan dia punya submission tu, dia apply lah kepada PCE supaya kita boleh nampak orang tu berkelayakan untuk buat submission ke authority lah. Itu yang saya nampak lah. Saya tak tahu pandangan orang lain itu yang kalau orang lain nampak macam macam sama kan. Tapi sebenarnya bergantung pada orang tu. Kalau katalah lecturer kan. Kalau lecturer tu, dia lecturer tapi kita ada program accreditation. So kita kena ada lebih kurang 30% IR dalam department tu. So mungkin tak perlulah yang sampai ada PEPC. So kalau dia ada PE pun dah tak ada masalah. So mudah kepada universiti lah untuk orang kata dapatkan R yang biasa lah kan. So kalau kata dia nak proceed pada konsultan, dan dia ambil PCE. Itu je lah pendapat saya, tuan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Engineer Khairi. Really appreciate, very precise and then quite clear kot rasanya explanation daripada Engineer Khairi. Because in other way, I can bukan conclude lah, tapi pandangan-pandangan sekalian yang menyorakan pendapat tadi ni, somehow we come to common understanding and agreement. Agreement as common understanding whereby the current system relevant enough untuk proses melayakkan seseorang menjadi jurutera profesional. Dan sekiranya ada yang boleh mencadangkan sistem lain daripada sistem ada sekarang, kita membuka jurutera anda, membuka peluang untuk kongsi what kind of system that you are preferred. Itulah preferable. Ada lagi kan engineer lain nak kongsi pengalaman? Boleh, kita ada masa sikit lagi. Sebab macam ni ya, sebab kalau kita melihat, I believe all of us somehow rather kita lalui proses yang sama, di mana to be a professional engineer is a dream, dream profession. So kita kena lalui dengan cekal dan teruskan semangat. Betul macam saya kata dulu, zaman dulu nak cari IR untuk jadikan mentor pun susah. Ada kes yang berhenti kerja tempat lama, pergi kerja tempat lain for the sake of cita-cita. Itulah. Lagi kan? Saya buka peluang. Satu lagi, tuan. Kalau buka gambar. Silakan. Satu lagi, tuan.
saya tertarik ada satu komen, saya tak tahulah komen tu orang tu ada dalamnya atau tak, tapi minta maaf lah. Komen mengenai katanya orang yang dah ada PEPC yang sebelum 2015 ni, kalau dia nak status tu dia kena ambil lah, maknanya kena ambil exam PCE kan. So saya pun beranggapan sebab kita sekarang dalam proses untuk orang kata ada improvement lah kan. Mana setiap apa-apa yang proses sistem kita kena ada improvement. So kalau sebab mereka ni yalah kita faham orang dah lama orang otai-otai kan. Sebab kalau kita kata nak suruh dia ambil balik macam seolah-olah lah, macam kita lah, macam saya dulu zaman ada PMR kan. Oh, mana-mana budak yang tak ada PMR kena ambil PMR sekarang. Kita tengok test macam mana kan. Macam tu lah lebih kurang lah dia punya orang kata idea kan. So kita pun nampak kita sekarang kita nak kena ada proses, nak improvement kan. So saya rasa kalau kata nak suruh dia ambil balik tu macam bukanlah kata boleh tak boleh kan, cuma boleh je nak ambil kan. Cuma kata kita sekarang dalam proses untuk improve kan. Kita dah ada sistem, kita cuba tambah baik sistem tersebut lah. Itu pendapat saya lah. Boleh komen kalau Tuan Amri untuk komen juga. Respon kepada yang menulis tu mengatakan bahawasanya dia bukan mencabar, dia mencadangkan. Dia mencadangkan supaya orang-orang yang dah ada ni duduk receipt balik exam tu. Dia jadi macam saudara engineer saya kata tadi lah. Dah lepas PMR nak kena seat PMR lagi ke? Kan? Apa dia cuba sampaikan, soalan PMR tahun 1990 dengan tahun 2020 dia berjenis soalan yang sama ke macam mana sebenarnya? Kan silibus ataupun gerak kerja experience tahun yang berbeza. Sebab tu saya mengharapkan again kalau dapat di explain kepada kita semua, sokong saya lah untuk memahami apa tujuan sebenarnya. Sebab macam ulang kali lagi, saya tak mau melihat gerakan ini merupakan gerakan yang kata apa, ada bukan hidden agenda tapi macam macam gerakan yang macam tak puas hati lah. Tak mau macam tu. Kalau sebab saya berpendapat gerakan ini adalah satu gerakan yang nak propose sistem. Bagaimana sistem tu yang dia nak dia table out lah. Kan kat kita tengok lah macam mana dan kita discuss further kan kalau perlu. Itu. Kalau ada unsur-unsur ketidakpuashatian, tak seronok lah kalau kita nak kata kita professional engineer tapi act like professional engineer lah. Kan professionalism tu kena ada lah. Simple as that je pun. Kan? Macam itulah. Terima kasih Engineer Syed Khairi. Ini ada lagi ke? 30 minutes to go, insyaAllah. Tuan, dia macam saya cakap hari tu lah, dia sebenarnya ada saving right. Dalam akta memang ada saving right. So sebab tu yang orang dulu tak payah ambil tu. Itu dah benun kot, fake fact tu. Grace period kan, dia dah cakap. Sebab diorang tak study benda tu daripada awal. Lepas tu takkan benda tu dah settle, tiba-tiba nak patah balik. Macam mana? Memang tak boleh. Faham kan? Grace period tu. Ya, betul. Betul Engineer Afiq. Tadi juga kita ada cakap tadi. Ada mungkin tadi masa cakap tu internet breakdown ke apa ke, dia sekat-sekat ke, di mana kita ada mempertanyakan tadi juga, di mana kalau kita bentang kita baca dia punya ni, kita tanya juga, okay, what will happen to the current PE kan? Sekiranya kalau kita kata okay lah, kita nak balik kepada zaman dulu whereby semuanya diambil standard untuk jadi PEPC, then you have to know everything A to Z so-called kan. Somehow benda yang you rasa tak perlu untuk you pun you have to know, because the once you become professional PEPC, you dibenarkan you bertanggungjawab sebenarnya. So you kena settle benda tu lah. Then
then saya dalam tadi tanya juga, how about the other way around, di mana you nak patah balik kepada zaman dulu satu saja. What happened to yang current PE sekarang ni? Perlukah ada satu gerakan lain pula masukkan PE saja supaya remaining PEPC, then those yang dah PE ni tarik balik, dan kalau nak pakai title tu, then you have to go to PEPC, then if you eligible enough, then you can get it to become PEPC dan pakai title. Part of the question juga lah tadi pun kita tanya. InsyaAllah I believe they can explain lah. Alright, silakan. Okay, ada dekat chat tu kata, Engineer Rao kata current PE ambil exam tak susah. Susah dan senang sebenarnya subjektif. Again, saya bukan juga on behalf of Jurutera, on behalf of BEM to talk about it, but I believe that now BEM have the kind of the mechanism system whereby who are practicing yang cukup experience dia boleh apply become professional engineer. So mungkin senang sebab contoh kalau dia dah 10 tahun dalam bidang manufacturing ke, okay, so dia nak explain berkenaan dengan bidang dia mungkin senang. Tapi kalau kata dia bidang dia nak masuk bidang lain, dia tak ada experience benda tu, susah. Dan engineer ni praktikal, dia bukan tak ada teori tu untuk memahamkan konsep, but practicality tu itu yang mahal yang jurutera ni, kan? Okey, terima kasih. Lagi? Ada lagi ke yang nak share pengalaman ke? Kita ada masa lagi kurang lebih 30 minit. 11.30 kita tutup kot. Ada siapa-siapa lagi nak sharing ke? Sharing pengalaman, sharing pandangan fikiran. Sebab ada juga yang okey, macam ni. Katalah yang sign petition tu makin bertambah. So lagilah rasanya kita nak dengar pembentangan mereka sokong, ataupun selepas ataupun sekiranya berkurang, number tu maintain macam tu juga kan, rasanya tak apalah. Okey, lagi sahabat-sahabat engineer yang lain. Ada juga kalau siapa ada jugalah, saya terbaca juga dekat media sosial lah yang menyatakan memorandum yang tertulis tadi ni banyak contradiction, yang mana contradiction tu kita juga amat mengalukanlah untuk explain, share dengan kita apa yang dia nak cuba sampaikan. Ataupun ada tak daripada sini yang cuba faham dengan petition tu? Boleh tak ada siapa-siapa yang cuba memahami lah, tak semestinya betul tapi cuba memahami.
Tak ada ke? Lama ni, sejam setengah. Okey, saya bagi okey, macam ni. Kita, saya ulanglah ya. Kita jurutera profesional. Bila kita melihat sesuatu benda, kita seronok untuk ingin tahu, sifat ingin tahu tu tinggi. Kan? Kita rasa kenapa jadi macam ni ya? Kan? Regardless lah sistem baik electrical, mechanical, civil, kita get to know. Kalau tidak, dia jadi banyak persoalan yang tak seronok kalau kita cakap. Ada kan siapa-siapa yang nak kongsi lagi kan? Sebelah lebih ni. Okey, kalau tak ada apa, insyaAllah kot bagi masa seminit dua nak tutup. InsyaAllah saya benda ni record. Kemudian insyaAllah saya akan share, bagi masa sikit lah saya nak upload apa semua. Nanti dah siap link saya akan, dan bolehlah kalau dalam Telegram yang tu dengan WhatsApp ke apa, boleh tengok balik, explain balik sekiranya ada apa nama ni, buah fikiran ataupun macam mana. InsyaAllah kita akan ke udara lagi untuk kita sama-sama faham kot pergerakan tersebut. Ya? InsyaAllah. Baik. Akhir kata, bagi pihak jurutera anda, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua jurutera profesional, engineer yang hadir malam ni, sama-sama berkongsi sedikit sebanyak. Sekurang-kurangnya kita dapat kenalan lebih rapat, mengetahui isu-isu yang berlaku berlegar dalam bidang engineering. Banyak lagi sebenarnya kita nak boleh sembang bercakap, antaranya taklah recently kemarin, tapi dalam masa sebulan dua lepas ni kita dapat tahu kata keluar dalam paper akhbar berminatnya untuk ambil subjek STEM kurang. At the same time kita dapat tahu daripada akhbar juga kata negara memerlukan ramai jurutera. Dan insyaAllah ke depan saya jurutera anda bolehnya ingin carilah seorang dua yang sudi untuk berbual bicara kenaan dengan tajuk yang akan datang. Contohnya hala tuju jurutera ke depan macam mana. Contohlah kan macam tu. Kemudian apa yang kita boleh buat as a professional engineer to contribute back kepada society, kepada negara kita. I believe we are all love Malaysia so much. So that's why we are here now. I mean, still in Malaysia lah, semua kat Malaysia lah, tak pasti yang ada ni pun mungkin daripada luar negara. InsyaAllah berhajat cita-cita untuk balik berkhidmat untuk memajukan negara yang tercipta. Baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.